hati. Semayanglah. Tapi mak pula lain. Mak terus cegah. Bila bab aurat tegas contohnya. Bila bab solat tegas. Dah sampai umur, mungkin sampai rotan contohnya. Sebab apa? Bertegas ni dalam bab kemungkaran. Telefon dihadkan, dicek pula. Takut ada perkara yang tak elok, dihalang-halang dan sebagainya. Jadi kadang-kadang golongan yang kedua bila mainkan peranan, bila cegah kemungkaran, anak-anak sendiri pun tak suka. Rasa disekat kebebasan dan sebagainya. Namun insya-Allah dua kumpulan ini kita sama-sama sokong dalam masyarakat kita. Sama ada dalam sebuah rumah tangga. Sebab itu dalam sebuah rumah tangga biasanya kena ada, dua-dua peranan ni kena ada. Mungkin bukan dalam satu manusia, tapi mungkin ayah bersikap begini, ibu bersikap begini, tapi saling menyokong. Ibu dan ayah kena saling menyokong, tak boleh saling menjatuhkan. Tak boleh jatuhkan air muka suami di hadapan anak-anak, dan suami tidak boleh menjatuhkan air muka isteri di hadapan anak-anak. Dan seorang ibu yang dihormati biasanya akan diangkat oleh seorang ayah. Begitu seorang ayah yang dihormati. Contoh simple saya bagi dalam sebuah rumah tangga contohnya. Apabila ibu dah marah-marah kan, seorang ayah selepas berlalunya ibu, seorang ayah panggil anak. Perhatikan apa yang ibu cakap. Apa yang ibu cakap tadi betul tak? Cuba counter balik. Sama juga dengan seorang ibu. Tadi tu ayah tu marah tu bukan apa. Tengok silap siapa. Maksudnya bukannya kita pula dalam keadaan tersebut menambah-nambahkan lagi. Jangan dengar salah, bukan betul sangat sekian-sekian. Tak apa, buat tak tahu je. Tak. Kita cuba menjaga kedudukan, menghormati dan menaikkan martabat seorang ibu, seorang ayah di kacamata seorang anak. Di samping itu kita memperbaiki. Muslimin muslimat sekalian, Allahu Akbar. Itu antara mukadimah untuk tajuk kita pada hari ini. Setiap sesuatu yang berlaku sebenarnya ia bergantung kepada apa yang kita pandang, apa yang kita nilai. Alhamdulillah, selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perantaraan lisan baginda lah, mudah-mudahan dengan perantaraan lisan baginda, pengorbanan, air mata, air darah, air keringat yang dialirkan, yang mengalir pada tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubuh badan para sahabat telah menyampaikan kepada kita risalah Islam yang benar. Subhanallah, telah sampai kepada kita risalah ihsan yang benar. Dan insya-Allah kita semua yang mendengar pada saat ini, tak kiralah di situasi mana, kedudukan mana kita, masih solat atau tidak, belum berubah atau tidak, tak apa. Yang penting insya-Allah apabila kita diberikan peluang untuk mendengar saat ini, maksudnya kita sedang diperlihat, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali kepadanya, maka janganlah kita menoleh lagi langkah ini. Kita teruskan perjuangan jalan untuk berubah menjadi lebih baik insya-Allah. Subhanallah, sekejap je. Mak, anak-anak nangis tak atas. Sebab rasa lapar dah tu, Raihana dengan Fatimah. Tapi tu susu pagi tadi. Susu baru pula. Okey. Subhanallah. Okey, Masya Allah. Biasalah ya, sebab kita live di rumah, lepas tu saya dengar anak-anak menangis kat atas. Jadi kita minta pergi tengok sekejap. Sebab ada dua kanak-kanak kan. Biasanya bila saya live begini, anak-anak akan duduk dalam satu bilik. 7 orang semuanya. Duduk berkumpul dalam satu bilik. Kita sediakanlah sikit aktiviti. Tapi kalau dah hari-hari mencabar juga ya, anak-anak tu nak sabar dan sebagainya. Ada baby 9 bulan, 8 bulan lebih, bersama dengan kakak Raihanah tu ada 2 tahun lebih. Macam itulah bila kumpul satu bilik, macam-macam lah ya. Kakaknya Atika akan bantu. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah hari ini saya akan saya nak ada interaksi dengan tuan-tuan puan-puan, sama ada di Instagram ataupun di FB. Terlebih dahulu kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur. Pihak penganjur untuk majlis ilmu kita pada hari ini adalah Masjid Ibnu Abbas, Kuala Lumpur. Masjid Ibnu Abbas, Kuala Lumpur. Kita membawakan tajuk iaitu coronavirus. Corona, satu hikmah atau musibah. Corona, satu hikmah ataupun musibah. Subhanallah. Corona, satu hikmah ataupun musibah. Tajuk yang trending lah. Banyak sebenarnya pihak-pihak yang bawa tajuk ini, tapi kita cuba mengupah dari sudut yang lain, insya-Allah. Jadi tajuk ini diberikan oleh pihak Masjid Ibnu Abbas Kuala Lumpur. Terima kasih kepada pihak masjid, iaitu daripada Biro Wanita Masjid Ibnu Abbas. Dan insya-Allah
daripada pihak ini, untuk pihak yang menganjurkan majlis ilmu pada hari ini, marilah sama-sama kita sama menyumbang kepada Masjid Ibnu Abbas, sama ada dalam, terutamanya lah yang kita harapkan adalah dalam bentuk kewangan. Berapa pun yang kita beri, marilah sama-sama kita menyumbang kepada Masjid Ibnu Abbas, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap sumbangan yang kita berikan sebenarnya masuk ke dalam akaun tabung kita sendiri, iaitu akaun kubur, akaun mahsyar yang kita akan buka kelak. Maka janganlah kita berkira-kira dengan tabung kita sendiri. Setiap sedekah yang kita berikan bukannya hilang, tetapi ia kekal abadi. Berbanding harta yang kita simpan, ia sementara, setelah kita mati ia akan berpindah tangan. Satu saja hak yang kekal adalah yang kita sedekahkan, ia kekal menjadi hak milik nama kita selama-lamanya di alam kubur sehingga di mahsyar kelak. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat sekalian, jadi saya juga akan tengok setiap komen, boleh beri makluman anda di mana dan sebagainya. Subhanallah, insya-Allah tuan-tuan puan-puan boleh kongsikan di ruang komen, dan nanti saya akan baca ya di ruang komen yang tuan-tuan puan tulis. Saya akan baca sebab kita live di rumah. Kita akan bacakan komen apakah hikmah ataupun kebaikan. Kita nak mengumpul banyak hikmah kebaikan di sebalik coronavirus ni, musibah corona ni. Mungkin boleh tuliskan apakah hikmah yang tuan-tuan puan sendiri nampak. Apakah hikmah yang dirasai dalam sebuah keluarga ke, berdasarkan kerja ke, dan boleh juga luahkan apakah ujian yang dihadapi sepanjang musim COVID-19 ini. Jadi insya-Allah daripada sudut itulah nanti kita cuba kupas. Saya rasa cara itu lebihlah dekat. Jadi tidaklah saya jauh sangat melencong pergi ke mana-mana. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, saya doakan semuanya bahagia, semuanya tenang, semuanya dalam keadaan yang baik insya-Allah. Kita telah pun masuk PKP fasa yang keempat. Saya tak siap, saya hari yang kedua PKP fasa yang keempat, dan insya-Allah melihatkan perkembangan di Malaysia, kita sangat bersyukur kerana subhanallah setakat ini perkembangan yang sangat baik, jumlah yang sembuh sangat tinggi, jumlah harian pun semakin rendah dan sebagainya. Insya-Allah kita akan mencapai kepada angka sifar. Sekarang pun musim hujan. Kalau Negeri Sembilan ini, waktu hujan adalah waktu di antara disebutkan dalam satu hadis, dalam hadis Nabi yang sahih, waktu makbul doa. Jadi setiap kali hujan turun di bulan Ramadan pula, kita ambil waktu tersebut untuk berdoa, meminta hajat-hajat, doa-doa permintaan kita insya-Allah. Alhamdulillah, sekarang kita nak mengupas terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan tajuk kita hari ini. Tajuk yang diberikan ialah Corona antara musibah dan hikmah. Jadi mari kita lihat apakah maksud musibah. Okey, lafaz musibah. Supaya kita tak melencong jauh, kita pergi definisi terlebih dahulu. Musibah membawa maksud ibtila, imtihan ataupun fitnah. Itu hampir sama tu. Pengertian yang hampir sama, iaitu dugaan. Subhanallah. Mohon maaf, maksud musibah ialah, perkataan musibah ia lebih dekat dengan membawa maksud bala, bencana. Bala dan juga bencana. Itu dari sudut bahasa Melayu bila dirujuk kepada kamus. Manakala dari sudut bahasa Arab, musibah ini antara maksudnya adalah uqubah, azab, iqab, ataupun hukuman, ataupun balasan. Jadi maksud musibah. Musibah ini kalau kita faham dari sudut umumnya, ia adalah satu bala bencana. Maksudnya, ia lebih kepada perkara yang negatif. Hukuman, uqubah, azab. Itu musibah. Tapi kalau kita sebut ujian, biasanya kita akan buat perbandingan, ustazah, ustaz, ini musibah ke ini ujian? Sebab biasanya kalau kita sebut tentang ujian, ujian ni ia memberi efek yang positif. Ujian kalau kita berjaya lepasi, kita akan dapat sesuatu. Manakala musibah, ini adalah umpama seperti hukuman, seperti satu bala. Bila kita buat salah, kita dihukum. Kita diturunkan azab sebagaimana umat-umat yang terdahulu yang dikenakan azab contohnya. Jadi sebenarnya antara ujian dan juga musibah, kedua-duanya akan mendatangkan hikmah. Kalau sebut tajuk hari ini, sama ada ia musibah, satu hukuman, ataupun satu hikmah, kebaikan. Macam itulah maksud tajuk kita hari ini. Corona, adakah ia satu musibah ataupun satu hikmah? Adakah ia satu keburukan ataupun kebaikan? Adakah ia satu hukuman ataupun peluang untuk naikkan darjat? Sebab ujian biasanya akan menaikkan darjat manusia kalau ia berjaya lepasi. Ujian kalau berjaya dihadapi dengan sabar, maka dapat pahala sabar.
Ujian bila dihadapi dengan redha, maka akan digugurkan dosa. Maksudnya di sini tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, dua maksud ini sebenarnya ia tergantung kepada setiap individu. Sama ada yang dikenakan, yang jatuh, yang terkena kepada kita, sama ada dalam bentuk musibah ataupun ujian. Subhanallah. Musibah kita nampak dari sudut perkara yang negatif. Ujian pula sebenarnya lebih umum. Ada ujian nikmat, nikmat juga ujian. Pujian juga satu ujian. Kejian juga satu ujian. Harta juga satu ujian. Anak juga satu ujian, bukan sekadar nikmat. Suami juga satu ujian. Isteri juga satu ujian. Umum ya. Ujian ini boleh jadi ujian dalam bentuk nikmat ataupun ujian dalam bentuk kesedihan, kesakitan dan sebagainya. Tapi bila sebut musibah, musibah satu je, mesti buruk je. Bila sebut musibah, musibah mesti adalah dalam bentuk hukuman, azab, bala. Masya Allah. Tapi ujian boleh pergi dalam pelbagai bentuk. Jadi di sini muslimin muslimat sekalian, daripada kita fokus kepada apakah definisi musibah, ujian dan sebagainya, kedua-duanya sebenarnya menimpa orang mukmin. Sama ada dalam bentuk musibah ataupun dalam bentuk ujian, kedua-duanya akan menimpa mukmin. Bukannya orang beriman, orang soleh tidak ditimpa musibah, tidak. Bukannya orang soleh, orang baik, orang yang bertakwa tidak ditimpa musibah, bala, keburukan, tidak. Bukan hanya menimpa ujian. Sebab itu kalau kita merujuk kepada satu hadis Nabi SAW tentang satu doa, satu doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW yang Nabi ajar kepada Abu Salamah, dan Nabi juga ajar kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah pun menyampaikan hadis tersebut, iaitu Nabi bersabda, apabila kamu ditimpa ujian, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Nabi ya. Perhatikan perkataan yang digunakan dalam hadis Nabi ini adalah perkataan musibati, musibahku. Nabi bersabda, apabila kamu ditimpa ujian, ditimpa musibah, maka ucapkanlah kalimah apa? Inna lillahi. Sesungguhnya kita semua daripada Allah, kami semua daripada Allah, semuanya datang daripada Allah. Ujian tersebut pun datang daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya kembali kepada Allah. Sambungan lagi, Allahumma jurni, ya Allah, berikanlah ganjaran kebaikan, ganjaran pahala, fi musibati, terhadap musibahku ini, ujianku ini, kesedihanku ini, kehilanganku ini, umum. Terhadap kehilangan orang tersayang, kehilangan harta benda, fitnah umum, musibah tu umum, musibati. Wa khlufli khairan minha, dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Amalkanlah doa itu apabila kita ditimpa apa jua ujian ataupun musibah. Kedua-duanya. InsyaAllah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kalau kita rujuk kisah ini ada kaitan langsung dengan kisah Ummu Salamah, Abu Salamah. Ummu Salamah setelah kematian Abu Salamah, dia beramal dengan doa ini. Ya Allah, berikanlah ganjaran, pahala, ganjaran kebaikan di atas musibah. Musibah apa? Kehilangan, kematian suaminya yang sangat dicintai, iaitu Abu Salamah. Ini pasangan kisah cinta yang sangat agung dalam sirah Nabi. Terpisah dalam peristiwa hijrah. Ummu Salamah dengan anaknya Salamah meniti, berjalan kaki, menempuh padang pasir. Berpisah lama ya, makan tahun ya. Menempuh padang pasir, bagaimana mereka akhirnya bersatu. Panjanglah ceritanya. Pendeknya, setelah kematian Abu Salamah, Ummu Salamah tidak terfikir sesiapa pun yang lebih baik daripada suaminya. Namun Ummu Salamah tetap beramal dengan doa tersebut. Wa khlufli khairan minha, ya Allah, gantikanlah dengan yang lebih baik. Sama ada lebih baik itu dalam bentuk yang kita tidak yang tidak nampak di dunia. Yang lebih baik itu mungkin dalam bentuk pengampunan Allah, mungkin syurga Allah, mungkin rezeki anak-anak yang baik. Tapi apa yang Ummu Salamah dapat dalam kehidupannya, seorang wanita yang salehah, ketika setelah kematian Abu Salamah, beberapa orang sahabat Nabi yang terkemuka, sahabat Nabi yang saleh, sahabat Nabi yang terkenal, subhanallah, masuk meminang Ummu Salamah. Namun Ummu Salamah menolaknya dengan baik, kerana bagi Ummu Salamah, tiada sahabat Nabi itu boleh menandingi suaminya Abu Salamah.
Namun satu ketika yang datang meminangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Subhanallah, Allah makbulkan doa Ummu Salamah, wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah dengan lebih baik, dan tidak ada lelaki yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummu Salamah menerima pinangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian, jangan pula kita salah faham, ya, kita salah guna. Tiba-tiba tengok suami masing-masing, wakhluf li khairan minha, gantikanlah dengan lebih baik, nak suami lain. Tengok isteri, nak isteri lain. Tengok anak, nak anak lain. Sebab anak-anak ni nampak macam kurang cerdik, contohlah. Tengok anak orang lain, anak cerdik. Allahu Akbar. Allah akan memberi bukan apa yang kita mahu, tetapi Allah akan beri apa yang kita perlu. Mungkin ketika itu kita sedang diuji daripada pasangan kita, sama ada suami ataupun isteri. Dan cara Allah memberikan ganti yang lebih baik melalui doa yang kita minta tersebut bukan menggantikan dengan suami yang lain, isteri yang lain, ataupun menggantikan harta yang lain, tapi Allah berikan dalam bentuk apa yang kita lebih perlukan. Mungkin saat itu yang lebih kita perlukan adalah kesihatan yang baik. Mungkin ketika itu Allah kurniakan menggantikan apa yang kita hilang saat itu. Sebab apa? Kita perlukan seorang suami yang bertanggungjawab, tapi kita diuji suami yang kurang bertanggungjawab contohnya. Tapi Allah datangkan, Allah gantikan nikmat dalam bentuk yang lain, iaitu sahabat-sahabat yang baik, adik-beradik yang baik, ataupun dengan jalan itu Allah temukan kita jalan-jalan kebenaran. Kita berubah menjadi seorang wanita yang lebih baik asbab daripada ujian tersebut. Allahu Akbar, subhanallah. Maka sebenarnya saya nak pergi kepada definisi musibah supaya kita tidak melihat sesuatu yang bentuk keburukan itu adalah perkara yang buruk. Akhirnya ia kembali kepada apa? Bagi orang mukmin, sama ada dia tipe musibah, ujian ataupun nikmat, semuanya baik belaka. Sebab itu bila orang tanya, Ustazah, macam mana nak tahu sesuatu yang menimpa kita itu ia adalah satu bentuk nikmat, adakah ia satu bentuk Allah memberinya dalam bentuk kasih sayang ataupun kemurkaan Allah? Itu satu persoalan yang sangat baik untuk kita bincang. Ramai orang tanya, Ustazah, saya tak pastilah apa yang berlaku dalam hidup saya sekarang, ia adakah musibah ataupun ia adalah hikmah, adakah ia ujian, adakah ia bentuk kasih sayang Allah, adakah ujian ini kerana Allah sayang ataupun kerana Allah marah saya, adakah kerana Allah benci saya? Subhanallah, Allahu Akbar. Perhatikan perkara yang ingin disebutkan ini supaya kita tidak salah faham lagi. Supaya selepas ini kita lebih kuat untuk menghadapi musibah ataupun ujian. Supaya lepas ini kita lebih positif. Sebab apa pun bentuk yang datang, apa pun bentuk musibah ke ujian ke nikmat, ia sebenarnya untuk melihat sama ada ia diberi dalam bentuk kasih sayang Allah ataupun kebencian, kemarahan Allah. Ia sangat tergantung kepada tindak balas kita terhadap nikmat, ujian ataupun musibah tersebut. Hasil kita. Contoh, kalau kita diberi Allah ujian sakit, daripada sakit tersebut, lidah kita tak berhenti menyebut Allah, Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, nikmatnya sehat. Sakit ni dah 2-3 hari ni, ya Allah. Nikmatnya kau berikan sihat, ya Allah. Lalu kita pun membaca doa sebagaimana doa Nabi Ayub. Ya Allah, Nabi Ayub berdoa macam mana? Doa Nabi Ayub, subhanallah. Cik suami tolong cari sekejap. Doa Nabi Ayub ketika sakit. Subhanallah. Baru je sebut baru ni. Tapi sangat indah doa Nabi Ayub tersebut. Nabi Ayub mengadu kepada Allah tentang sakitnya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang. Tapi Nabi Ayub ada mengadukan kepada Allah. Maksudnya, contoh, bila ditimpa ujian sakit, ujian apa pun, apabila rizak dia, apabila hasilnya semakin dekat dengan Allah, maksudnya ujian ataupun musibah tersebut adalah Allah beri dengan kasih sayang. Tapi contohnya dapat nikmat. Sekiranya walaupun kita dapat nikmat daripada Allah, dapat naik pangkat, dapat suami yang baik, dapat isteri yang baik, dapat anak-anak pula cerdik, dapat pula lipat ganda harta, lipat ganda rizki, bisnes maju, tetapi ia menghalang kita daripada bangun malam. Tak mampu nak qiyamul lail. Ia menghalang kita daripada sedekah. Sedekah tak banyak, rezeki bertambah, perniagaan bertambah, dah jadi jutawan, tapi sedekah sama macam dulu, tak naik-naik. Subhanallah, Allahu Akbar. Sehat, kuat, tapi tidak beramal soleh. Sehat, kuat, tak ada sakit apa-apa, tapi berat. Sadar yang sebenar bukan mampu akad berat, bukan badan berketak-ketak. Sadar yang sebenar mampu solat sunat awabin, solat sunat ba'diyah, qabliyah. Itu sadar kuat yang sebenar. Sadar yang sebenar mampu untuk bangun malam. Lelaki sadar yang sebenar
mampu untuk mengejutkan ahli keluarga bangun qiyamul lail. Sebab apa? Ramai lelaki sadar, lelaki kuat, lelaki sihat, lelaki hebat tak mampu nak bangun malam. Tak mampu nak angkat selimut. Angkat berat mampu. 100 kg, 120 kg, 150 kg. Tapi nak angkat selimut, nak bangun untuk waktu malam, sangat susah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ramai mana orang sehat, kuat, tapi nak zikir 1000 kali sehari berat. Nak istighfar 1000 kali sehari berat. Nak selawat 1000 kali sehari berat. Nak sebut la ilaha illallah, kalimah yang sangat kita dambakan saat kita nak mati besok berat. Berapa kali kita ucap kalimah la ilaha illallah. Tapi bila saat kita sakit, kita akan sebut Allah, 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 Allah. Apabila ujian, sakit, musibah, kehilangan apa-apa, tapi mendekatkan kita dengan Allah, maka itu sebenarnya satu nikmat. Tapi nikmat yang ditunda, kenikmatannya itu di akhirat kelak akan diberi ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih baik daripada nikmat sehat tetapi kita tak mampu nak berzikir kepada Allah. Nikmat sakit tapi mampu lidah zikrullah lebih baik daripada nikmat sehat yang menghalang kita daripada zikrullah. Bila sehat, bila lapang, bila seronok, bila senang, akhirnya kita menjadi seorang yang lalai, menghabiskan masa melihat TV, melayan telefon dan sebagainya. Tapi waktu kita sakit, ada tak nafsu kita? Mampu tak kita nak layan movie lagi? Time sakit, time demam, time kita jatuh dan sebagainya, accident, patah situ patah sini, ada nafsu tak lagi nak layan? Masa tu kan, ketika itulah banyaknya kita pasang Al-Quran, dengar Al-Quran, telinga pun dengar Al-Quran, lidah pun zikrullah dan sebagainya. Masa tu rasa pahit dengan dunia. Masa itulah nikmat yang Allah berikan, zikrullah. Allahu Akbar. Maka kalau kita tengok tajuk kita hari ini berkenaan dengan coronavirus, COVID-19 ini, COVID-19 ini, ia tergantung kepada seseorang itu. Sama ada ujian ini musibah ataupun hikmah. Kalaulah seseorang itu ditimpa dengan ujian COVID, sama ada dia terkena secara kesan, secara langsung ataupun tidak, sekiranya ia menjadi hamba Allah lebih baik, kesan daripada COVID-19 ni, menjadi suami yang lebih baik, menjadi isteri yang lebih baik, hubungan kekeluargaan lebih baik, menjadi ibu lebih baik kepada anak-anak, menjadi ayah yang lebih baik kepada anak-anak. Allah dah kumpulkan kita dalam sebuah rumah tangga, hubungan semakin baik, maka ia menunjukkan COVID-19 ini membawa hikmah yang besar. Tetapi sebaliknya, ada sesetengah orang, ujian COVID-19 ini merenggangkan lagi hubungan. Bergaduhan demi pergaduhan saban hari berlaku. Anak lagi teruk dimarah, anak lagi teruk dipukul dan sebagainya. Menjadi satu bentuk melepas geram, dan penceraian pun semakin meningkat berlaku dalam musim COVID-19 ini. Sebab itu ujian yang sama ditimpa sama kepada setiap orang, tetapi kesannya berbeza, ia bergantung kepada keimanan. Maksudnya seseorang itu sekiranya dia beriman, imannya bagus, iman yang baik, iman yang bagus ini bukan mudah Bukan hanya dengan mengaku kita beriman, tetapi ia perlu disusuli dengan amal soleh, amal ibadah dan sebagainya. Akhirnya akan menguatkan kita untuk menghadapi, untuk menerima ujian COVID-19 ini menjadi kebaikan demi kebaikan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi saya nak buat sedikit kesimpulan tadi tu kepada persoalan. Macam mana saya nak tahu, Ustazah, ujian yang sedang menimpa saya sekarang ini, adakah Allah beri dalam bentuk kasih sayangnya kerana dia sayangkan saya, atau kerana Allah sedang marah kepada saya? Adakah ini adalah hukuman Allah? Allahu Akbar. Sebab itu kita pergi kepada beberapa pendetailan sikit. Yang pertama, ujian itu bersifat sementara. Ujian bersifat sementara dan tidak kekal. Ia adalah untuk menduga keimanan orang yang beriman. Kita kena ingat, ujian adalah berbentuk sementara. Sama juga COVID-19. Semua ujian. Kita dah melepasi ujian daripada kecil. Sampailah kita dah umur sekarang, sampai dah tua, umur 50, 60, 70 contohnya. Dah berapa banyak ujian. Dan biasanya ujian semuanya dalam bentuk sementara. Ia bukan kekal selama-lamanya. Tetapi hukuman ataupun ukubah adalah balasan kepada mereka yang melakukan dosa, dan biasanya hukuman ini adalah berbentuk kekal abadi. Subhanallah. Na'udzubillah, kita takut. Yang paling kita takut adalah hukuman yang Allah turunkan dalam bentuk bala
bala yang paling besar, hukuman paling besar adalah azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berlaku juga hukuman-hukuman yang kita lihat pada umat-umat terdahulu. InsyaAllah kita lihat lepas ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Subhanallah, Allahu Akbar. Yang kedua, ujian baik buruk sebagai peringatan ataupun menyadarkan orang mukmin. Ini antara hikmah besar COVID-19. Ada ramai manusia mula sedar banyak perkara. Sama ada baik ataupun buruk sesuatu perkara. Ada ramai yang baru menghargai dan merasai nikmat sebuah rumah tangga. Ada ramai dalam musim COVID-19 ini, dia akan dapat banyak kebaikan. Dan saya perhatikan ramai orang baru keluar skill berniaga dia kerana COVID-19. Selama ni dia tak pernah terfikir pun dia boleh berniaga. Dia tak pernah terfikir dia boleh menjual. Cuba buka jualan-jualan online di Facebook ataupun kalau di negeri-negeri masing-masing kan, kita ada kan, kalau saya ni Seremban macam-macam ada, Seremban food delivery. Di situ kita boleh tengok ramai sangat di kalangan amatur, kalangan orang yang baru nak belajar berniaga dengan gambar-gambar yang biasa, ayat-ayat. Kemudian kita akan tengok bagaimana perkembangan mereka cuba menjual, berniaga dan sebagainya. Subhanallah. Ramai orang tak tahu selama ni macam mana kaedah berniaga online. Post makanan, ambil gambar dan sebagainya. Dan Alhamdulillah melahirkan ramai di kalangan umat Islam, di kalangan orang yang berniaga. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi di situlah ya muslimin muslimat sekalian. Ada orang yang daripada ujian ini dia menjadi manusia lebih baik. Dia dapat kebaikan. Tapi ada juga yang sebaliknya. Apabila perniagaan yang besar selama ini, juta-juta, sama ni bilion, mungkin puluh-puluh ribu, mungkin ribu, tiba-tiba menjunam jatuh. Akhirnya dia keadaan kemurungan, dia kehilangan banyak perkara. Bahkan dia kehilangan kawan. Kemudian dia juga hidup dalam keadaan sedih, duka cita dan sebagainya. Ketika inilah ujian berat bagi orang yang seperti ini. Sejauh mana dia mampu nak bersyukur, kekal bersyukur kepada Allah. Dah 10 tahun dia berjaya, dah 10 tahun, dah 15 tahun dia stabil. Tapi sekarang Allah uji sikit. Adakah dia kekal menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sebagaimana ketika dia berjaya, dia bersyukur ketika itu. Tapi kesyukuran yang sebenar-sebenarnya untuk dilihat sejauh mana kesyukuran kepada Allah adalah ketika diuji, bukan ketika diberi nikmat. Okey, seterusnya kita tengok. Ujian itu akan menjadi azab apabila ia menimpa ahli maksiat. Tadi tu kan kita sebut rizat ni ada dua. Sama ada mendekatkan diri kepada Allah ataupun dekat. Ataupun menjauhkan diri kepada Allah. Kadang-kadang adalah beberapa orang yang datang pada saya kalau ada rezeki jumpa kan. Dia dalam keadaan mendedahkan aurat. Ini bukan saya nak minta maaf awal-awal, bukan maksudnya saya nak merendah ataupun menghinakan wanita ataupun lelaki yang tidak tutup aurat. Jangan salah faham. Saya cuma bagi situasi saja supaya kita mudah faham. Kadang-kadang datang wanita yang pakai seksi contohnya, tak pakai tudung, pakai baju ketat. Tapi datang jumpa ustazah saya, dia pakailah tutup sikit-sikit. Ustazah saya sekarang diuji berat sangat. Saya ada uji sekian-sekian. Saya ada uji. Saya kadang tu ada ceramah dekat masjid. Ada orang kan tunggu dekat luar. Ada orang tunggu. Saya pernah ceramah. Orang yang semua dah berlalu. Dia seorang duduk menangis-nangis. Lepas tu dia datang jumpa. Kemudian dia datang jumpa. Dia kata, Ustazah, saya sebenarnya tak pakai tudung. Saya sebenarnya seksi. Tapi saya tahu saya ada ceramah kat sini. Saya datang. Saya akan tunggu sampai saya jadi orang terakhir pun tak apa. Yang penting saya dapat jumpa Ustazah. Kemudian dia datang jumpa, sebab saya tahu program ni di masjid, jadi saya pakai tudung. Saya kata, Alhamdulillah, ujian yang Allah berikan kepada Puan telah membuatkan Puan datang ke rumah Allah. Puan dah lama tak datang masjid. Dia terus menangis. Dia kata, Ustazah, saya memang dah lama tak datang masjid. Saya selalu melintasi masjid ni, tapi saya tak terfikir pun saya nak singgah. Saya tak pernah terfikir saya nak masuk masjid. Saya memang tak pernah terfikir. Dia menangis-menangis. Kemudian tudung pun saya tak pernah terfikir saya nak pakai tudung. Tapi sebab saya nak jumpa Ustazah, saya tahu di masjid, saya grab. Memang dia pakai tudung sengit-sengit masa tu. Kemudian dia pegang tangan saya, dia sebut, Ustazah, saya ada uji dengan suami. Saya dengan suami sangat rapat, saya sangat mencintai begini-begini. Ceritalah sikit-sikit bagaimana susah sampai dia orang dah jadi kaya raya, sampai dah jutawan, dia orang hidup bahagia, tiba-tiba ada orang ketiga, suami jatuh cinta. Subhanallah, kita akan diuji dengan apa yang kita sayang apabila kita melupakan pemberi.
pemberi. Allah yang beri suami tu. Dia lupa yang memberi suami tu adalah Allah. Dulu dia susah, akhirnya dia senang. Kesenangan itu Allah beri, lalu dia lupa. Maka Allah mula tarik sedikit demi sedikit apa yang Allah beri supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datang nak menyebutkan tentang suami. Tapi soalannya adalah, persoalan dia ditanya, Ustazah, ujian yang Allah beri pada saya ni kenapa Ustazah? Kenapa Allah beri? Allah marah, Allah benci saya ya? Allah ini hukuman saya ya sebab saya tinggalkan, saya tak solat Ustazah, bertahun-tahun saya tak solat. Adakah sebab Allah benci saya? Adakah sebab ini hukuman Allah di atas apa kesalahan saya? Lalu saya sebutkan begini supaya kita mudah faham. Puan, sama ada ujian ini Allah beri kerana Allah sayang puan, ataupun kerana Allah marah, ataupun kerana ini hukuman, ia perkara yang kedua. Perkara yang lebih penting adalah apa tindak balas puan, respon puan, ataupun hasil daripada ujian ini. Kalaulah selepas ini puan jaga solat, puan mula tutup aurat, puan tak jadi ahli maksiat lagi. Sebab orang yang tidak solat ahli maksiat, orang yang tidak tutup aurat ahli maksiat. Puan mula bertukar daripada ahli maksiat kepada ahli taat. Maksiat kepada ahli taat. Maksudnya mula taat kepada perintah Allah. Kalau hasilnya begitu, maksudnya ujian yang Allah berikan ini adalah kerana kasih sayang Allah, bukan kerana kemarahan, hukuman ataupun kebencian Allah. Ustazah, saya harap suami saya kembali semula kepada saya. Nampak tak? Manusia kan? Manusia ni, subhanallah, bukan saya kata orang lain, kita sendiri pun. Saya sendiri pun, bila kita ditimpa ujian, kita masa tu kita terduduk. Ya Allah, ini kafarah dosa, aku buat salah ni, ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Tapi dalam hati kita mengharapkan ujian itu diangkat oleh Allah dengan cepat. Subhanallah. Lalu suami kembali semula. Masya Allah. Kita sangat mengharapkan. Maksudnya dalam keadaan kita ini kembali kepada Allah, tapi kita mengharapkan sesuatu kepada Allah. Ketika inilah saya benar-benar pesan kepada wanita tersebut. Puan, saya nak pesan satu. Puan kembali kepada Allah. Dia kata, Ustazah, insya-Allah saya akan berubah ya Ustazah. Saya akan berubah Ustazah. Saya akan mula belajar tutup aurat Ustazah. Saya akan mula solat semula Ustazah. Saya akan baca solat, saya akan mula solat Ustazah. Yang penting suami saya kembali. Nampak tak? Bila saya dengar wanita tersebut sebut begitu, saya mula dudap. Saya mula bimbang. Puan, saya harap begini. Sebab saya tak boleh cakap lama dengan puan. Ini kisah benar ni. Saya jumpa dalam satu masjid. Saya pegang tangan dia. Saya kata, Puan, kalau puan berniat untuk kembali kepada Allah, niat sebenar puan bukan kerana Allah, tapi niat sebenar puan adalah nak suami kembali, bukan puan nak kembali kepada Allah. Saya bimbang dan saya takut ini tipu daya syaitan. Saya bimbang dan takut tangisan puan di hadapan Allah bukan kerana Allah, tapi kerana lebih besar puan harapkan suami berubah itu lebih besar daripada keampunan Allah. Puan mungkin sampai sini akan mampu untuk solat, puan akan banyakkan sedekah, puan orang kaya. Puan akan sedekah dengan niat supaya suami kembali, supaya Allah lembutkan hati. Allahu Akbar. Bukan saya cakap tak boleh buat begitu. Tapi kita bimbang ujian yang datang, musibah yang datang itu bukan mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi bila contohnya lah, akhirnya suami pun insaf, suami pun kembali semula. Akhirnya bimbang ketika itu kita mula lalai semula. Kita mula berbangga dengan amalan kita sendiri. Apa yang kita buat selama ini akhirnya Allah makbulkan. Doa kita dimakbulkan. Allahu Akbar. Hidup ini penuh dengan tipu daya. Syaitan, tipu dayanya sangat cilik. Sangat licik. Minta maaf. Sangat licik. Tipu daya syaitan sangat licik. Kadang-kadang kita tak terfikir. Bagi orang baik, dia bawakan dalam bentuk kebaikan. Bagi orang soleh, orang yang suka berbuat kebaikan, dia datang dalam bentuk berbuat kebaikan. Bagi orang yang soleh, orang baik, dia bukan halang buat ibadah tak. Tapi dia akan menguji, dia akan membisikkan sesuatu perkara. Kebaikan tersebut akhirnya akan lebur menjadi apa? Akan diuji dengan ujub, takabur, sum'ah, suka dipuji dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi saya pesan kepada wanita tersebut, Puan, buat masa ini, sama ada suami itu balik kepada Puan atau tidak, suami itu sayang kepada Puan atau tidak. Sebab dia dah cerita ni, suami dah habiskan duit kepada perempuan tu sekian-sekian, suami nak ceraikan dia, suami kata saya sekian-sekian begini-begini, Ustazah macam mana Ustazah? Saya kata, Puan fokus sahaja sekarang. Janganlah Puan fikir tentang suami. Puan cuba fikir sekarang nak kembali kepada Allah, nak dekat kepada Allah, cuba menikmati saat ini. Sebab Puan dah umur berapa? Saya tanya, umur dia dah 40 lebih. Dah berapa lama Puan hidup
hidup bahagia dengan suami dah 20 tahun, dah 20 tahun ustazah, hampir 20 tahun macam itulah. Puan hidup senang dengan suami berapa tahun. Ya Allah, banyaknya nikmat hidup puan. Ada anak ustazah, ada anak sekian-sekian, anak pun berjaya, anak pun okey. Subhanallah, nikmat puan, nikmat hidup puan sangat banyak, tapi sebab Allah Allah sayangkan puan, Allah tak nak puan leka, jadi nikmatilah saat sekarang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuhnya. Saya pun minta, saya kata puan teruskan pergi kuliah, dengar ceramah online, belajar solat dengan tepat dan sebagainya. Cuba belajar baca Al-Quran, cuba banyakkan sedekah. Puan buat itu, cuba. Kalau datang je niat kerana nak suami balik, nak suami, cuba ya Allah aku buat sedekah ni kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, sama ni Kau bagi nikmat banyak. Ya Allah, aku solat kerana-Mu ya Allah. Aku solat kerana-Mu ya Allah. Sebab Allah tak terima solat kalau sebab-sebab yang lain. Aku solat kerana-Mu ya Allah. Dah lama aku tak solat, dah lama aku tak sujud ya Allah. Aku tutup aurat kerana-Mu ya Allah, ini perintah-Mu ya Allah, bukan kerana mengharapkan sesuatu yang selain daripada tu ya Allah, kerana aku ingin menjadi hamba-Mu ya Allah. Buatlah puan buat dengan sesungguh, dengan sepenuh hati. Subhanallah. Cerita tu tak lama selepas tu, sebab kuliah tersebut kuliah disebut adalah kuliah berkala, tapi itu cerita dalam 2 tahun, setahun setengah yang lepas macam tu lah. Lepas 2 minggu, saya nampak muka dia ada lagi. Lepas sebulan, nampak dia ada lagi. Peringkat awal, muka kelak sepanjang kuliah, saya perasan. Tudurnya yang saya ingat, mukanya sedih, dia tunggu saya. Kali pertama jumpa. Kali yang kedua, lepas 2 minggu, saya tengok wajahnya dah makin lain. Kali jumpa lagi lepas sebulan. Subhanallah. Setelah berapa lama, dia datang jumpa. Ustazah dengan wajah yang manis. Ustazah, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Saya rasa seronok, saya rasa nikmat sangat. Kenapa puan? Puan boleh share sikit dengan saya? Ustazah, suami saya masih lagi sama. Tapi Alhamdulillah buat masa ini Ustazah, dia tak adalah fikir nak cerai saya. Dan saya Alhamdulillah Ustazah, walaupun suami saya memanglah dia teruskan, dia nak juga nikah dengan perempuan tu. Ustazah, insya-Allah apa pun ujian saya akan cuba hadapi dengan tenang. Tapi saya sebenarnya saya tak tahu macam mana Ustazah. Tapi saya tenang, saya kuat. Dan hubungan saya dengan anak-anak lebih kuat. Dulu saya sibuk apa semua, sekarang saya banyak masa dengan anak. Dia ceritakan kebaikan-kebaikan, perubahan dalam hidup dia. Maksudnya ketika dia datang setelah berapa lama, ia bukan fokus pada suami dah, tapi dia mula melihat nikmat-nikmat yang jauh lebih besar. Subhanallah Ustazah, saya rasa rupanya ketenangan hidup saya sama ini bukan kerana saya duit banyak, bukan kerana suami saya sayang saya, bukan kerana anak-anak saya berjaya, tetapi ketenangan yang sebenar adalah sekarang, iaitu bila saya mula jadi hamba Allah yang lebih baik. Subhanallah, saya rasa tenang sangat saya pakai tutup aurat. Saya rasa tenang duduk di masjid. Saya dulu tak pernah hadir majlis ilmu, saya rasa tenang hadir majlis ilmu. Dan tenang ini saya tak boleh nak describe macam mana tenang. Jauh lebih tenang daripada segala-segala ketenangan, kegembiraan yang saya alami selama ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Maksudnya di sini kembali kepada persoalan, sama ada persoalan, adakah ujian ataupun musibah ataupun nikmat itu membawa Allah beri dalam bentuk kasih sayang ataupun kemurkaan, rizak itu, hasil tu sama ada dekat dengan Allah ataupun semakin jauh daripada Allah. Kalaulah kesenangan rumah yang selesa ini, apa yang kita dapat hari ini menghalang kita daripada buat kebaikan, nikmat ini bukan satu Allah beri bukan dengan kasih sayang, tapi Allah beri dengan kemarahan, kebencian, istidraj. Yang disebut oleh hadis Nabi SAW, apabila seseorang itu diberikan nikmat, namun ia makin jauh dengan Allah, tidak mendekatkan diri pada Allah, Allah beri kepada dia, tapi bukan tanda kasih sayang Allah, tapi tanda kemarahan Allah. Dia makin naik, pangkat makin naik, nama makin masyhur, tapi ia makin jauh dengan Allah, maka satu ketika dia akan jatuh terus, hancur, lebur. Cuba bayangkan kita kan, kalau kita naik tangga kan, naik tangga jatuh. Lepas tu naik tu jatuh, bawah balik, naik, jatuh. Jadi setiap kali kita jatuh itu, kita sentiasa memperbaiki diri. Tapi bayangkan kalau naik, tak pernah jatuh. Naik, sampailah ke atas. Kalau jatuh macam mana? Terus jatuh, terus. Maksudnya jatuh terus parah, terus lebur, terus dahsyat. Tapi kalau kita naik, diuji jatuh, kita balik semula. Naik sikit diuji. Kerana itulah ujian itu disebutkan sebagai tanda Allah sayang kepada orang mukmin. Subhanallah, Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai pengisian majlis ilmu kita pada hari ini, saya ingin kita berkongsi perkara sedikit ilmu tentang beberapa musibah ataupun ujian umat terdahulu. Sebab bila kita sebut musibah, ujian di dalam Al-Quran dicatat banyak kisah-kisah umat terdahulu, dan kita cuba lihat adakah musibah tersebut berlaku pada zaman sekarang.
Adakah musibah yang berlaku pada umat-umat terdahulu berlaku zaman sekarang dan apakah hikmah di sebaliknya? Tapi kita boleh sebut sepintas selalu saja. Yang pertama, perhatikan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kisah ini boleh dirujuk dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-14. Nabi Nuh kita tahu berdakwah selama 950 tahun. Tentang tahun ni, 950 tahun ini disebut di dalam firman Allah, disebut dalam hadis Nabi, ia adalah riwayat yang sahih. Nabi Nuh AS adalah Nabi yang paling panjang umur. Nabi yang paling panjang umur adalah Nabi Nuh AS. Umurnya menjangkau 1400 tahun. Ada yang sebut 1350 tahun. Maksudnya sebelum Nabi Nuh berdakwah, lantik menjadi Nabi, umur Nabi Nuh dah sekian. Setelah selesai berdakwah, umur Nabi Nuh sekian. Campur umur Nabi Nuh sebelum, selepas dan sebagainya, lebih kurang umur Nabi Nuh 1350 tahun, ada kata 1400 tahun. Lama tu, dan Nabi Nuh berdakwah lebih kurang 950 tahun. Namun yang beriman hanya sekitar 80 orang. Bayangkan. Kita kalau kita tanya umur, kalau kita jumpakan kawan, umur berapa? 40. Umur berapa? 32, 37. Umur berapa makcik? Panjang umur makcik? 70 tahun, 80 tahun. Bayangkan kalau kita tanya umur berapa? 400 tahun. Umur berapa? Baru 771 tahun contoh. Ini bukan umat zaman Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kita dah tahu. Umur sekitar 60 ke 100. Sekitar itulah umur 63 tahun wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kan. Jadi Nabi Nuh umur Nabi yang paling panjang. Tempoh berdakwah saja 950 tahun. Hanya 80 orang, lebih kurang 80 orang yang menerima dakwah Nabi Nuh. Kaumnya mendustakan dan memperolok-olok Nabi Nuh. Dan kita tahu apakah ujian besar kepada umat Nabi Nuh adalah banjir besar. Banjir besar di zaman Nabi Nuh ini, bukannya banjir ini berlaku selama beberapa hari, tetapi berlaku beberapa bulan. Ada beberapa riwayat, ada kata sebulan, ada kata sampai 3 bulan, 4 bulan. Dan banjir besar ini bukan sikit. Kalau kita di Malaysia berlaku banjir besar, berlaku ini hanya di tempat-tempat yang tertentu saja. Contoh di Kelantan, contoh di Kedah, kalau Negeri Sembilan pun ada tempat-tempat tertentu. Bukannya berlaku satu Malaysia tenggelam, tak. Tapi ketika peristiwa banjir besar Nabi Nuh AS, bumi ditenggelami seluruhnya. Seluruh bumi ditenggelami, seluruh bumi ditenggelami, dan tinggi air tersebut, subhanallah, kalau kita rujuk dalam kisah Nabi Nuh AS dalam daripada Al-Quran, Allah perintahkan langit menurunkan hujan tanpa henti, hujan yang lebat tanpa henti, dan Allah perintahkan bumi menutup segala lubang-lubang. Maksudnya dahlah hujan turun tanpa henti, lubang-lubang untuk air tu mengalir, bumi-bumi untuk menyerap air semua ditutup, dan air pula keluar daripada bawah. Maksud mata air keluar memancut daripada bawah, Allah perintahkan mancuk keluar daripada bawah, ditutup pula lubang-lubang. Maksudnya semua jadi takungan daripada atas. Bawah pun keluar, atas pun keluar. Seluruh bumi ditenggelami dengan banjir yang besar. Bukan hanya beberapa hari tetapi berbulan. Subhanallah. Sebab itu Nabi Nuh AS diberi gelaran bapa manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Sebab selain daripada yang berada di atas kapal Nabi Nuh, segalanya mati. Sama ada manusia yang berada di kawasan-kawasan yang lain ataupun binatang. Sebab itu Allah perintahkan berdua-dua binatang. Subhanallah. Setelah mendarat, dan ujian Nabi Nuh sangat dahsyat. Kalau kita baca kisah Nabi Nuh AS, subhanallah, ada satu kitab sirah Nabi-Nabi berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi, ada rujukan di rumah saya ni. Diceritakan Nabi Nuh macam mana umat dia masukkan di dalam guni, masukkan di dalam guni lah, kalau kita guni, kemudian disepak, diterajang sampai patah riuk dan sebagainya, kemudian Allah sembuhkan. Macam-macam bentuk penyiksaan terhadap Nabi Nuh AS. Sehinggalah akhirnya Allah perintahkan supaya bina kapal di atas bukit. Ketika itu umat Nabi Nuh lagilah kata gila, tak siuman. Kalau kita pun tengok orang bina kapal atas bukit pun, kita akan cakap benda yang sama, kemungkinan besar. Sebab apa? Orang bina kapal biasanya tepi pantai, biasanya tepi laut. Bila dah siap akan ditarik masuk ke laut. Mana ada orang bina kapal di atas gunung, di atas bukit. Tapi Nabi Nuh, itu perintah Allah dia buat. Lagilah teruk dimaki hamun, dikatakan gila, tak siuman, sebab bina kapal di atas bukit. Akhirnya itulah musibah yang berlaku, iaitu banjir besar.
Kita lihat itu secara ringkas. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh pula berdakwah selama kisah Nabi Hud alaihi salam. Kisah Nabi Hud diutus untuk kaum Ad. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Allah lalu mendatangkan angin yang dahsyat dengan bunyi guruh yang menggelegar hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa. Boleh baca kisah Nabi Hud alaihi salam untuk kaum Ad ini dalam surah At-Taubah ayat yang ke-70, surah Al-Qamar ayat yang ke-18, surah Al-Fusilat ayat yang ke-13, surah An-Najm ayat yang ke-50, surah Qaf ayat yang ke-13. Boleh rujuk ya. Kalau siapa yang nak dengar tadi apa yang saya sebutkan, boleh tengok balik ceramah ni selepas ini. Subhanallah. Manakala kaum Nabi Saleh diutuskan kepada kaum Samud. Nabi Saleh diberi sebuah mukjizat seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Namun mereka membunuh unta betina tersebut sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka. Kisah Nabi Saleh ini boleh dibaca dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-80, surah Hud ayat ke-68, surah Qaf ayat yang ke-12. Kemudian kisah Nabi Lut alaihi salam. Kita masyhur kisah Nabi Lut alaihi salam, iaitu terkenal dengan perbuatan ataupun dengan maksiat menikah dengan sama jantina. Maksud perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, homoseksual ataupun lesbian, gay ataupun lesbian. Kendati sudah walaupun telah diberikan peringatan, mereka tidak mahu bertaubat. Akhirnya Allah berikan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat serta angin kencang dan hujan batu sehingga hancur rumah-rumah mereka. Subhanallah. Angin kencang, ribut, taufan, dan akhirnya kaum Nabi Lut ini akhirnya tertimbun di bawah runtuhan rumah mereka sendiri. Sebab itu Nabi Lut ni diberikan maksudnya digambarkan kaumnya ditenggelami, dimakan bumi. Asalnya ada banyak binaan-binaan, rumah, bangunan, pasar-pasar hidup. Tapi bila datang je azab Allah tersebut, seolahnya rata, seolahnya tidak ada. Semua rumah apa semua tak ada. Seolahnya diterbalikkan, bumi diterbalikkan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Kisah kaum Nabi Lut ini boleh dibaca dalam surah Al-Ashura. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-160, An-Namlu ayat yang ke-54, Al-Hijr ayat yang ke-67, Al-Furqan ayat ke-38 dan surah Qaf ayat yang ke-12. Kalau siapa nak rujuk tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Seterusnya, kisah kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib jarang kita dengar kan? Nabi Syuaib diutuskan kepada kaum Madian. Kaum Madian ini dihancurkan oleh Allah kerana mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan, dalam jual beli. Bila membeli mereka minta dilebihkan dan bila menjual selalu kurang dari sudut timbangan. Allah pun mengazab mereka berupa hawa panas yang teramat sangat. Udara yang teramat panas. Udara yang teramat panas. Walaupun mereka berlindung di tempat yang teduh, tidak mampu melepaskan rasa panas, akhirnya mereka mati bergelimpangan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Kalau nak sampai bara yang panas macam ni, mungkin dalam oven lah kan. Dalam oven ataupun bara api ke. Macam mana ya bara ataupun udara yang panas sampai binasa, sampai mati. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita dah gambarkan nanti bila berlakunya hampirnya kiamat akan keluarnya ad-dukhan. Ad-dukhan ini asap tebal yang mana ia bersama dengan bara, maksudnya asap tebal yang menyelimuti seluruh bumi bersama dengan bahang panas. Tapi bahan panas ini akan berbeza. Kepada orang mukmin kesannya berbeza. Mungkin macam melecur sikit-sikit. Tapi bagi orang yang kafir dan sebagainya, bagi orang yang musyrik, orang yang munafik, ia lebih dahsyat. Sampai mungkin boleh gugurkan daging-daging dan sebagainya. Maksudnya udara yang sangat panas yang ditimpa oleh kaum Nabi Syuaib ini, dia mungkin sampai sehinggalah menggugurkan daging-daging. Na'udzubillah min zalik. Selain kaum Nabi Madian, Nabi Syuaib juga diutus kepada penduduk Aikah. Mereka menyembah sebidang padang tanah yang pepohonnya sangat rimbun. Kaum ini menurut pelbagai ahli tafsir sebagai penyembah hutan lebat. Maksudnya ini adalah kaum Aikah ini dia sembah hutan, satu kawasan yang subur. Cerita ini boleh lihat dalam surah Al-Hijr ayat ke-78, surah Asy-Syu'ara ayat 176, surah Sad ayat 13 dan surah Qaf ayat ke-14. Subhanallah. Seterusnya iaitu tentang kaum Fir'aun.
ataupun Bani Israel, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Kaum Bani Israel sering ditindas oleh Firaun. Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memperingatkan Firaun akan azab Allah. Namun Firaun malah mengaku sebagai Tuhan. Ia akhirnya tewas di Laut Merah dan jasadnya berhasil diselamatkan. Hingga kini masih boleh dilihat di Muzium Mumia di Mesir. Subhanallah. Seterusnya, kita tengok macam-macam lagi kisah di dalam Al-Quran disebutkan tentang ashab as-sabt, iaitu ahli as-sabt tu, yang mereka adalah golongan fasik yang tinggal di kota Ilyah, iaitu satu kawasan di Palestin. Mereka melanggar perintah Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Allah menguji mereka dengan memberikan ikan yang banyak pada hari Sabtu dan tidak ada ikan pada hari lainnya. Mereka meminta Rasulullah untuk mengalihkan ibadah pada hari lain selain hari Sabtu. Mereka akhirnya dibinasakan dan dilaknat menjadi kera yang hina. Subhanallah. Ini boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 163. Surah Al-A'raf 163. Iaitu satu kaum yang Allah perintahkan supaya melakukan ibadah pada hari Sabtu. Tapi Allah juga mendatangkan ujian kepada mereka. Ujiannya adalah ikan banyak pada hari Sabtu. Tapi hari lain pula kurang ikan ataupun ada harinya tidak ada ikan. Akhirnya mereka meminta kepada Rasul, kepada Nabi yang ada saat itu supaya meminta dengan Allah diubah waktu. Maksudnya biarlah ibadah hari lain. Sebab hari Sabtu ikan banyak, jadi mereka nak bekerja. Mereka nak pergi mencari ikan dan sebagainya, nak menangkap ikan. Akhirnya, mereka engkar kepada perintah Allah. Mereka tidak melakukan ibadah pada hari Sabtu. Mereka dijadikan, dilaknat oleh Allah dengan Allah menukarkan mereka menjadi kera. Daripada manusia jadi kera. Na'udzubillah min zalik. Ashabu Ar-Ras. Ras adalah nama sebuah telaga yang kering airnya. Nama Ar-Ras ditujukan kepada satu kaum. Seorang Nabi yang diutus kepada mereka, iaitu Nabi Saleh. Namun ada pula yang menyebutkan Nabi Syuaib. Maksudnya di sini ada perbahasan ulama. Sementara itu yang lainnya menyebutkan utusan itu bernama Hanzalah bin Sinwan. Ada pula yang menyebutkan bin Safwan. Mereka menyembah patung. Ada pula yang menyebutkan pelanggaran mereka lakukan sehingga mencampakkan utusan yang dikirim kepada mereka dalam sumur. Sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan macam-macam lagi kaum-kaum yang terdahulu. Kaum Sabak contohnya. Diberi kenikmatan pelbagai bentuk nikmat. Diberi tumbuhan-tumbuhan pohon kemakmuran dan sebagainya. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Sulaiman alaihissalam pergi menghancurkan Ma'rib dengan banjir besar Al-Arim contohnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, segala bala bencana yang kita baca, kemarahan dan kemurkaan Allah terhadap umat-umat yang terdahulu sebenarnya terhimpun pada zaman sekarang. Semuanya ada. Dalam bentuk banjir ada, kita ada tsunami. Dalam bentuk gempa bumi berlaku di mana-mana. Dalam bentuk keluarnya lahar gunung berapi, kepanasan yang membahang, bukan api tapi lahar gunung berapi daripada muka bumi keluar. Dalam bentuk angin yang panas dan sebagainya. Dalam bentuk apa lagi? Pelbagai bentuk. Saya tak terfikir. Halilintar, subhanallah. Putir beliung, halilintar. Macam-macam. Segala bentuk kemarahan, kemurkaan Allah yang ada pada zaman terdahulu dihimpun, segalanya ada. Kalau umat tersebut satu, umat sekian satu, ni umat terdahulu. Tapi untuk kita pada saat ini, namun Allah tangguhkan, Allah bagi tangguh, Allah bagi peluang untuk bertaubat itu sampailah nyawa dihalkup. Maksudnya ujian ni datang kita ni selalu. Kita dengar ni ada gempa bumi di situ, astagfirullah, semula masa tu kita insaf sekejap. Ada kematian depan mata, okey kita insaf sekejap. Ada berlaku banjir besar sampai meragut kematian, kita insaf sekejap. Berlakulah tsunami, kita semua dalam keadaan ketakutan. Masa tu kita mula memperbanyakkan baca Al-Quran contohnya. Tetapi kebanyakan daripada kita, subhanallah termasuklah saya sendiri, ketika berlaku contoh coronavirus peringkat awal tersebut, kita boleh lihat masa peringkat awal pandemik coronavirus ini keluar, masa tu apa berlaku di Facebook terutamanya contoh. Keluarlah macam-macam tazkirah, macam-macam ceramah, semuanya solahah belaka. Semuanya dalam keadaan insaf, dalam keadaan bertaubat, muhasabah diri, semuanya dalam keadaan ketakutan. Selepas seminggu berlalu, berlaku kematian pertama di Malaysia. Masa tu semuanya dalam keadaan muhasabah kematian, macam-macam lah kita kan. Seluruh Malaysia merasainya. Kemudian berlaku kematian yang kedua, kematian ketiga. Semua kita dalam keadaan menangisi, menginsafi. Lepas tu berlakulah kematian demi kematian. Sampai peringkat kita dah rasa biasa.
Sampai peringkat dah tak rasa apa-apa dengan jumlah kes. Peringkat awal, wah, pertambahan. Semakin takut, semakin panik. Lama-lama dah biasa dah tengok. Lama-lama dah tengok, tak tengok dah berita. Lama-lama tak tahu dah berlaku kematian. Lama-lama dah imun, dah rasa biasa dengan pengumuman kematian. Lama-lama kita terkeluar perkataan-perkataan yang lebih pelik lagi. Allahu Akbar. Akhirnya kematian yang berlaku setiap hari. Dan kita tahu kalau di US kan, di Amerika Syarikat, kematian tu dah cecah 50k kan. Kes mereka dah cecah 1 juta lebih dah. Subhanallah, akhirnya imun. Kita pun rasa biasa. Na'udzubillah min zalik, kita bimbang. Musibah sebesar ini pun yang ditimpa seluruh dunia. Subhanallah. COVID-19 ditimpa sebesar ini pun, kalau kita akan lihat. Adakah daripada ujian COVID-19 ni kita menjadi lebih baik? Sama ada dari sudut manusia, hubungan manusia dengan manusia ataupun hubungan dengan Allah. Inilah yang menentukan sama ada COVID-19 ini satu hikmah ataupun satu musibah. Adakah kita sekarang dari sudut solat sama je sebelum diuji COVID-19 dulu, sebelum COVID-19 ada bulan 2, bulan 3 tu, bulan 1 dah start, bulan 2, bulan 3 sampai bulan 4 sekarang, adakah kualiti solat kita sama ataupun makin baik? Masih lewat, masih tangguh ataupun dah di awal waktu? Adakah kualiti sedekah kita semakin bagus? Adakah kualiti kita sebagai seorang ibu semakin bagus? Adakah kualiti sebagai seorang suami makin bagus, sebagai seorang anak makin bagus? Adakah aurat kita makin jaga, kita makin melabuhkan tudung, kita mula pakai pakaian yang tutup lengan kita, sebab ini pun aurat wajib ditutup ya. Adakah kita mula pakai stoken kaki juga adalah aurat wajib ditutup ya. Mula pakai longgar ataupun kita sama? Bahkan kita makin lebih dahsyat. Kalau makin lebih dahsyat, duduk kat rumah happy sebab apa? Duit makin banyak, tak payah keluar kerja, gaji masuk. Tapi duit minyak save itu save. Lagi banyak membazir. Allahu Akbar. Ingatkan lagi banyak bersedekah dengan ujian ni, tapi lagi banyak membazir. Lagi banyak buang masa. Lagi banyak sekian-sekian. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu hasil yang menentukan. Bukannya perkara, bukan COVID-19 tu kita nak kaji. COVID-19 ni ujian ke musibah? COVID-19 ni adalah bala. COVID-19 ni malapetaka. COVID-19 ni tak. Semua itu tentera Allah. Semua itu makhluk Allah. Apa pun yang akan datang, puting beliung ke, apa pun ada, banjir besar ke, lahar gunung berapi ke, gempa bumi ke, semua itu makhluk Allah. Allah perintah sekejap je, mereka taat. Allah perintah angin supaya bertiup kuat, sekelip mata je. Allah tak perintah saja. Udara yang sedang kita nikmati, sepoi-sepoi bahasa dan sebagainya, ia taat perintah Allah. Allah perintahkan ia bertiup demikian. Semua itu perantara Allah, makhluk Allah. Coronavirus, corona, COVID-19, walaupun kita kata ini adalah ciptaan manusia ke, itu adalah maksudnya virus ini boleh dicipta dalam lab ke, dalam makmal ke, apa, itu dari sudut yang lain. Bukan kita bincang tentang COVID ni, virus ini. Tetapi yang perlu kita fikir adalah bagaimana hasil kita. Tengok diri kita, nilai ibadah kita sekarang ni, nilai ketaatan kita sekarang ini, nilai hubungan baik kita dengan manusia setakat ini. Tapi ramai mana orang makin banyak maki hamun di Facebook, makin banyak maki hamun di Instagram, makin banyak dia berkongsi benda-benda yang tak senonoh. Allahu Akbar. Saya minta maaf kalau saya sebut perkara ni. Kalau orang tanya saya lah, Ustazah, apa pandangan Ustazah tentang TikTok? Apakah pandangan Ustazah pasal TikTok? Wallahu alam, saya memang tak ada, kita tak download apps TikTok tu. Tapi kita ada tengok lah, ada melintas-lintas kan orang share TikTok tersebut. Kemudian bila saya tengok beberapa ceramah ulasan yang ditulis oleh para alim ulama tentang TikTok. Kalau kita nak mengindahkan perkara tersebut, kita boleh cari 1001 sebab. Nak cari hikmah, kebaikan TikTok. Memang kita boleh jumpa kebaikan TikTok sekian-sekian, hilang stres, TikTok, satu keluarga TikTok sekian-sekian. Allahu Akbar. Tapi di sana ada banyak keburukan. Sangat banyak keburukan kita tidak sedar. Antara yang paling utama, manusia hari ini hilang malu kerana TikTok. Itu musibah yang sangat besar. Serius. Ada orang yang dulu malu nak berhadapan orang, apatah lagi nak berhadapan media sosial, sebab dia tak yakin dengan diri dia, dengan badan dia, dengan muka-muka dia ataupun dengan suara dia. Tapi dengan TikTok, tak kisah orang macam mana, asalkan boleh buat satu video yang pelik, video yang buat gaya macam mana, sebab masa tu orang tak tengok tu, orang tengok dia boleh ikut tak apa yang TikTok buat ramai, buat gini dengan pakaian dedah auratnya, dengan begitunya, dengan begininya.
boleh menghilangkan sifat malu seorang wanita yang bergelar ibu. Ada makcik-makcik tua pun buat TikTok. Minta maaf ya kalau kecil hati, minta maaf. Bapa-bapa tengoklah TikTok. Maksudnya bukan semua TikTok ni, jangan, bukan saya pukul semua TikTok. Ada TikTok saya tengok, oh kreatif lah, bagus lah, oh cerdik lah cara dia buat, ada mesej yang baik. TikTok yang ada mesej baik, okey, kita letak. Ini satu kumpulan rare ni, kumpulan TikTok yang baik ni. Tapi saya nak cerita yang negatif ni, minta maaf yang negatif. TikTok yang negatif ni menghilangkan rasa malu. Yang mana banyak TikTok yang buat bentuk menari. Cuba kita tengok. Yang ni yang paling banyak mendominasi grup TikTok ni. Maksudnya yang tarian, yang buat aksi pelik, yang menghilangkan sifat malu, yang menampakkan tubuh badan dan sebagainya. Ini di antara bahana musibah COVID-19 bila masing-masing duduk di rumah, masing-masing yang tak pernah buat, yang tak pernah ni, yang tak pernah tahu sebab dah tak ada kerja lain, tak boleh keluar rumah, boring. Jadi akhirnya dia mencari cara untuk hilangkan boring, bosan daripada duduk bergaduh apa, duduk buat perkara-perkara yang seumpama itu. Sebab apa kita sebutkan apabila hilang sifat malu? Antara hadis Nabi SAW, Nabi sebut setiap umat ada, maksudnya ada kepalanya. Maksudnya nak sebut ada kepala, saya tak ingat, tapi ada dalam kitab akhlak Rasulullah SAW apabila Nabi sebut tentang sifat malu, dan Nabi sebut tentang, dan Islam, maksudnya pokok akhlak, umpama begitulah, dan pokok akhlak kepada Islam adalah sifat malu. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut al-haya'u minal iman, sifat malu adalah sebahagian daripada iman. Kalau hilang sifat malu, maka mula lunturlah keimanan. Sebab itu Nabi juga sebut fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu dah hilang sifat malu, maka buatlah apa saja, kamu akan buat apa saja. Sebab itu manusia ni kadang-kadang bila ada sifat malu tu lah yang akan menjaga diri dia. Malulah. Tak naklah malu. Malulah orang tengok. Saya tak naklah, saya malu. Sifat malu ini dalam keadaan yang baik, ia menjaga diri. Tapi apabila dah dicabut benteng malu, sifat malu, yang ini dicabut ni, maka perkara yang lebih buruk selepas itu tak rasa malu. Apabila benteng malu terhadap manusia, dah tak malu dah. Seronok pula tengok orang komen, wah kau ni kreatif lah, kau ni, wah cantiknya, wah lenggok kau, wah ni, wah terbaiklah. Dia akan mula buat video kedua, mula buat video ketiga, tengok pula komen-komen, grup-grup, maksudnya sokongan, akhirnya hilang sifat malu tersebut. Bila sifat malu ini dicabut, maka selepas itu untuk mengingkari perintah Allah tak rasa apa-apa. Untuk mendedahkan orang tak rasa apa. Untuk bergelek, untuk bergolek, untuk buat apa. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Sebab itu, apa pun musibah yang berlaku terhadap kita, terhadap keluarga, terhadap negara, terhadap manusia seluruh dunia ini, ia balik-balik kepada bagaimana tindak balas, bagaimana hasil, apa yang terjadi, apa yang berlaku perubahan pada diri kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Muslimin, muslimat sekalian, sekarang pukul berapa ya? Tadi saya kata nak tengok kan, saya nak tengok komen-komen yang diberikan.